Okey. Jadi kita masuk kepada 9.3, prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Ya. Kembang dengan kata kunci kembang dan juga kecut, ya. Kembang dan juga kecut. Kembang dan juga kecut, ya. Okey, pengembangan dan pengecutan. Jadi sebenarnya anda telah mempelajari, ya, telah belajar berkenaan dengan 3 keadaan jirim. Okey, kita tahu 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas, ya. Betul, ya. Itu adalah keadaan jirim. Dah belajar dah tentang P, C, G, ya. P pepejal, C cecair dan gas, G gas. Semasa di tingkatan 1. Jadi soalan dia, adakah anda tahu kesan perubahan suhu terhadap jirim? Ya, kesan perubahan suhu terhadap jirim. Itu soalan dia. Kalau tahu, sebut tahulah. Saya tahu. Ada yang jawab, saya tak tahu. Ada yang mungkin jawab, saya tidak pasti. Kan? Ada 3 jawapan, kan? Tahu, tak tahu, tidak pasti. Yang tahu tu memang confirm, dia boleh beritahu lah. Macam mana suhu yang meningkat, suhu tinggi. Jadi macam mana dengan pepejal, adakah pepejal tu mengembang ataupun mengecut, dia boleh tahu. Dia bukan sekadar disebut tahu, tapi sebenarnya dia memang boleh terangkan. Tapi yang tak tahu, dia tak ada idea langsung lah. Dia tak ada nak kaitkan antara suhu dengan jirim. Yang tidak pasti, mungkin dia ingat tak ingat. Ingat lupa. Jadi dalam untuk memahami, iaitu prinsip pengembangan dan juga pengecutan jirim ni, ada aktiviti lah yang biasanya dia buat di mahmal. Tapi aktiviti ni biasalah kita akan buat secara teori saja, memandangkan keadaan kita seperti ini. Okey, jadi kalau kita lihat buku teks aktiviti 9.4, iaitu digunakan batang besi. Ya. Kemudian tolok inilah tolok, ya, batang besi. Kemudian penubasan tu untuk panaskan, ya, panaskan batang besi. Jadi sebelum dipanaskan tolok ni, ya, ataupun sebelum dipanaskan batang besi, itu yang betul, ya. Sebelum dipanaskan batang besi ni, dimasukkan batang besi ke dalam tolok dan batang besi itu dapat masuk ke dalam tolok. Molek dia, dia masuk. Ya, tak ada masalah dia masuk. Tetapi bila dipanaskan, apa yang berlaku kepada batang besi? Adakah batang besi ini semakin mengecut ataupun mengembang? Itu soalan dia. Ya, kemudian kena rekodlah bacaan tu. Adakah selepas dipanaskan batang besi tersebut, batang besi ini boleh masuk, muat masuk ke dalam tolok? Itu satu soalan. Ya, ini kita akan bincang dalam SPS nanti, ya. Untuk pepejal, untuk aktiviti yang melibatkan cecair, kita nak tengok macam mana prinsip pengembangan dan juga pengecutan ni. Kita menggunakan air berwarna. Okay, air berwarna, tak kisahlah air warna apa. Cube ice, okay. Kemudian air panas. Ya, kita ulang cube ice tu sejuk, air panas tu panas lah. Kemudian radas dia kelangkun. Kemudian gabus, tutup, besin dan juga tiup kaca. Apa yang kita buat, kita mula kita pastikan dulu, kita pasang seperti mana radas ni. Kemudian kita masukkan kita tandakan dulu, kita tandakan aras awan air berwarna. Sinilah kita tanda, tinggi ni kita kata, kan. Kemudian kita masukkan ke dalam kon, ke dalam besin air panas. Mana kita pindahkan ke dalam air panas. Dan kita perhatikan aras air berwarna. Adakah aras air berwarna ni menaik ataupun menurun berbanding yang sebelumnya. Kemudian kita ulang lah, biasalah kita ulang. Tapi kali ini kita ulang, kita pindahkan ke dalam kon yang telah diisi dengan air berwarna, yang telah ditanda tadi tu, ke dalam cube ice. Ada besin yang ada cube ice. Kita tengok pula mana suhu panas, suhu sejuk.
Dia nak tengok macam mana keadaan dia. Adakah aras air yang berwarna dalam tiup kapilari itu menaik ataupun menurun. Okay, itu aktiviti untuk menjelaskan prinsip pengembangan dan juga pengembangan. Saya tak nak kita bincangkan jawapan dia di sini. Kemudian yang untuk gas pula, aktiviti dia kita gunakan air panas, cube ais dan juga belon Okay. Dan belon. Radas dia ialah kelalakon dan juga besin. Apa yang kita buat? Kita sediakan seperti radas ni, iaitu kita letakkan pelalangkon, kemudian kita isi belon di atasnya, di bahagian moncong pelalangkon, kemudian kita letakkan pelalangkon tersebut dalam air panas. Dalam air panas dulu. Kita tengok, adakah belon tu akan mengembang ataupun belon tu akan semakin mengecut. Kemudian kita tukar air panas tu kepada ais ataupun air batu. Kita tengok juga. Okay. Jadi semua tu adalah satu aktiviti untuk menjustifikasikan bagaimana kaitan antara suhu dan juga keadaan jirim. Dan keadaan jirim yang kita nak lihat sekarang ni mengembang ataupun mengecut. Itu je. Jadi penjelasan dia sebenarnya huraian telah ada di bawah. Iaitu zarah-zarah dalam pepejal. Kalau kita ambil contoh tadi, apa dia pepejal tadi? Iaitu kita gunakan batang besi kan. Kerana di sini pepejal yang di sini merujuk pada aktiviti tadi ialah batang besi. Batang besi. Jadi zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Itu adalah ciri dia, ciri pepejal. Apabila pepejal dipanaskan, mana kalau merujuk kepada batang besi batang besi itu dipanaskan, apa yang berlaku di dalam batang besi itu zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat. Itu ciri dia, bergetar dengan lebih cepat. Dia memang bergetar. Bergetar ni macam vibrate lah. Tapi vibrate dia statik. Dia pada tempat tu je. Dia tak pergi lari. Dan dia lebih cepat. Dan jarak antara zarah tu bertambah. Dua. Hal ini dia punya kesan daripada bergetar dengan lebih cepat dan juga jarak bertambah ni menyebabkan isi padu pepejal bertambah. Sebab apa bertambah? Kerana pepejal mengembang. Mengembang. Ini dia punya jawapan dia. Dan sebaliknya, apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar, dia bergetar juga tapi perlahan. Ataupun lebih perlahan. Maka jarak antara zarah tu berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. Saya nak gambarkan seperti mana gambar rajah ni. Saya nak lukis sikit. Dia pepejal ni, zarah-zarah pepejal ni seperti bulatan. Katakan ni satu bulatan. Maknanya zarah-zarah ni, zarah pepejal ni dia susun rapat. Susunan dia rapat-rapat antara satu zarah dengan satu zarah yang lain. Jadi apabila kita panaskan zarah atau pepejal ni, dia akan bergetar. Dia akan bergetar. Saya kata istilah bergetar lah ni, simbol bergetar. Kita panaskan, ada haba. Bila haba dikenakan, dia akan bergetar. Tapi dia bergetar setempat lah. Bergetar. Tapi lebih cepat. Lebih cepat. Sebab panas, kita kata. Macam kita bayangkan kita berada di tempat yang panas. Kita dalam bilik yang panas. Kita rasa macam tak selesa. Kita akan rasa gelisah. Berpeluh-peluh. Jadi zarah-zarah pun samalah. Dan dia akan bergerak dengan lebih cepat lah. Cepat. Tapi cepat pun pada had dia. Sebab apa? Sebab dia berada dalam tempat yang agak terhad. Kemudian jarak antara zarah-zarah ni satu ni sebagai zarah. Zarah ni, dia akan menjadi bertambah jarak dia tu. Bila dia bertambah, maka dia akan mengembang lah. Mungkin saiz dia ni bertambah. Bertambah saiz dia. Saiz bertambah. Semua bertambah. Mengembang. Macam kita bakar roti ke kan. Mengembang kan. Jadi itu macam tu. Dan apabila sejuk. Mana suhu sejuk. Jadi getaran tu kalau berlaku pun sangat perlahan. Ataupun lebih perlahan. Kemudian jarak antara zarah-zarah
pekerjaan tu dia jadi rapat. Bila rapat, makin lama makin rapat, jadilah mengecut. Ya, saya harap faham ya. Boleh faham ke? Ya, penjelasan tu. Jadi kalau kita tengok aktiviti tadi tu, aktiviti yang besi, batang besi tu dipanaskan, agak-agak dia boleh masuk tak dalam tolok tu? Boleh jawab dah tu rasanya kan? Boleh jawab dah rasanya. Kalau kata kenapa? Boleh jawab dah alasan dia tu. Siasanya. Sebab dia ada dalam di sini ya. Kita tengok paragraf yang kedua tu, zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas. Okey, gunakan istilah bebas. Ya. Ada setengah buku dia tulis secara rawak. Secara rawak. Bebas ataupun rawak. Dipanggil independent ya, independent movement. Pergerakan secara bebas. Apabila cecair gas dipanaskan, okey, dalam konteks dipanaskan, kita guna apa itu aktiviti atas tadi ya. Cecair mungkin diwakili oleh apa? Itu cecair berwarna kan, kita gunakan cecair berwarna. Kemudian gas tadi kita guna apa? Gas dalam kelangkung lah ya. Kelangkung. Jadi zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Zarah-zarah bergerak lebih cepat. Kemudian jarak antara zarah juga bertambah. Jadi hal ini menyebabkan isi padu cair dan gas bertambah. Digunakan istilah isi padu ya. Isi padu dia tu. Isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Dia sama je. Dia sama saja konsep dia antara pepeja cecair dan gas. Apabila dipanaskan ya, tu zarah-zarah dia akan bergerak dengan lebih cepat. Cuma istilah yang tertentu. Contoh pepeja kita gunakan perkataan bergetar. Bergetar. Sebab apa dia gunakan zarah-zarah tu rapat. So kita tak boleh kata dia tu bergerak bebas. Tak boleh. Pepeja kita tak boleh kata bergerak bebas. Sebab sebenarnya zarah-zarah tu dia rapat. Susun dia rapat. Dia susun rapat antara satu zarah ke zarah tu. Maka tak boleh kata bebas. Tapi untuk cecair dan gas, kita boleh gunakan perkataan bebas dan tak boleh guna perkataan getar. Perkataan getar, vibration ataupun vibrate. Jadi dia kata tadi, hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Cecair dan gas mengembang. Sebaliknya, apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain. Jadi kesan dia menyebabkan isi padu cecair dan gas berkurang kerana cecair dan gas mengecut. Ya, itu dia punya penerangan daripada aktiviti yang di atas. Jadi bagaimanakah konsep ataupun prinsip pengembangan dan juga pengecutan jirim ni diaplikasikan dalam kehidupan harian? Digunakan ya. Kita tengok yang A. A ialah termometer. Di dalam termometer adanya mercury ya, mercury. Kita tahu mercury ni adalah sejenis logam ya. Sejenis logam. Okey, simbol kimia dia adalah H besar G kecil ya. H besar G kecil. Jadi mercury dalam termometer ialah sejenis konduktor. Dari segi kaitan dengan tajuk kita belajar ni, dia merupakan konduktor haba. Konduktor tu, maksud konduktor ialah pengalih. Pengalih iaitu satu benda yang boleh membenarkan sesuatu tu mengalir melaluinya. Jadi itu panggil konduktor. Konduktor sini ialah konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Maknanya kita tahu kan, bila kita nak guna termometer, bila kena pada suhu tertentu, maknanya mercury tu dia boleh naik ya, ataupun dia turun. Itu maksudnya dari segi mengembang ataupun mengecut. Kalau dia mengembang, dia naik lah. Kalau dia mengecut, dia turun. Itu sifat mercury. Bukan sebarangan letak dalam termometer tu ya, mesti letak mercury. Tapi mercury ni adalah kelemahan dia ya. Kalau pecah termometer tu, mercury ni dia boleh meluap yang boleh menyebabkan keracunan. Sebab tu sekiranya termometer pecah dalam makmal, kemudian mercury itu keluar, maka kita kena ambil langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya ya. Itu yang A. B, landasan kereta api. Okey.
orang yang bina landasan kereta api ni, landasan ni antara satu penyambung rel dengan satu rel yang lain tu, dia mesti ada ruang, ya, gap. Mesti ada ruang di situ. Dia tak boleh rapat betul. Ya, sebab bila suhu meningkat ataupun cuaca panas, besi ni akan mengembang. Kita tahu ya, besi ni sifat dia mengembang. Jadi kalau dia kena panas, dia mengembang. Kalau tak ada ruang, boleh menyebabkan landasan tu membengkok lah, ya, membengkok dan juga bertindih, yang boleh menyebabkan kemalangan lah kan, risiko kemalangan kepada kereta api yang melaluinya. Jadi kena ada ruang tu. Dari segi engineeringnya, ya, kejuteraannya mesti ada gap. Ini kalau awak minat bahagian engineering, ya. Baik, C. Itu juga dengan jambatan keruli. Asalkan benda yang daripada logam lah, ya, senang ceritanya. Kalau kita nak bina daripada logam, bahan daripada logam, mesti ada kaedah dan teknik yang betul, ya. Jambatan keruli dibina dengan penggolik. Ini penggolik, ya. Dan satu ruang pada satu hujung, ya. Ada dia punya space dia, ya. Ada space. Ini bolehkan pengembangan jambatan pada cuaca panas. Okey. Adalah saiz-saiz dia, ya. Itu dari segi aplikasi, ya. Kemudian contoh yang keempat, aplikasi dui logam, ya, jala dui logam yang sering digunakan di dalam peralatan yang bergantung pada pengawal aturan suhu. Di mana jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza. Ya. Satu jalur kuprum, satu lagi jalur besi. Maknanya dua logam berbeza lah. Kenapa guna dua logam ni? Ada sebab dia, ya. Iaitu kerana dari segi pengembangan dan juga pengecutan dua logam ni antara kuprum dan besi ni, dia tak sama dari segi kadar dia. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Ada yang cepat panas, ada yang lambat panas. Begitulah. Sebabkan kerana kita nak gunakan dia dalam sistem penggera kebakaran. Ya. Di rumah kita tak ada kan, kita tak pasang sistem penggera kebakaran kan. Bila ada kebakaran, dapat detect, ya. Bila dapat detect, sama ada bunyi loceng ataupun dalam setengah tempat tu dia keluar air, air bersembur, air penyembur macam di hotel selalu ada lah, ya. Tapi di rumah amat jarang lah orang pakai, ya, kerana kos dia. Ini semua ni kos ni, libatkan kos, ya. Jadi macam mana ia berfungsi? Apabila litar ni terdedah kepada haba, di sini, ya. Apabila litar terdedah kepada haba yang disebabkan oleh kebakaran, kuprum akan mengembang lebih cepat berbanding dengan besi dan menyebabkan jalur membengkok ke arah skru sentuhan. Dia ni bila dia panas, dia bengkok, dia kenalah skru sentuhan ni, ya. Bila dia kena skru sentuhan tu, apa yang berlaku? Dia akan menjadikan litar tu lengkap. Dia bersambung. Ya, sebab dia telah disambung dengan wayar penyambung. Kemudian ada bateri, ya, kemudian disambungkan juga pada penggera. Ya, penggera tu pun akan berbunyi apabila dia lengkap, kan. Jadi bila dia berbunyi, jadi alert lah kepada sama ada penghuni dalam rumah tu, ataupun kalau dia mempunyai connection dengan pihak pemadam kebakaran seperti bomba, kan. Bomba dapat detect. Sebab sekarang ni teknologi boleh detect, ya. Boleh detect kebakaran. Kalau dipasanglah alat yang mempunyai dipanggil yang smart lah, yang intelligent. Tapi itulah saya sebutkan tadi, kadang-kadang benda ni melibatkan kos, ya, kos. Kemudian penggunaan prinsip pengembangan dan pengurusan engineering untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Contoh masalah yang pertama, situasi dia kata, abang ni dia kata, ketatnya penutup botol ini, kan. Macam kita lah, kita beli air minuman, kemudian ketat, kan. Kita puas pulas, kan.
sampai kita punya jari kita tu melecet, katakan contohnya. Kita tak ada alat lain. Jadi cadangannya ialah cuba rendamkan penutup botol itu dalam air panas untuk seketika. Nanti penutup itu akan mengembang dan bolehlah dibuka. Itu contoh situasi pertama. Situasi yang kedua, dia kata, cikgu, bola pimpong ni sudah kemik, kan? Mungkin terpijak, dia kata, beli lain lah, kan? Kita kata kan, duit banyak. Tapi sebenarnya, boleh dengan cara letakkan bola pimpong yang kemik itu ke dalam air panas. Ya. Kemudian nanti yang kemik itu akan mengembang kembali seperti asal, ya. Dia akan kembali. Sebab apa? Dia menggunakan prinsip pengembangan jirim. Jadi kita tahu bahawa haba itu daripada air panas akan menyebabkan udara yang berada dalam bola pimpong itu mengembang. Begitu, ya. Okey. Kemudian kita tengok 9.4, ya. Hubungkan jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Cuba perhatikan lori tangki minyak ni, ya. Lori tangki minyak tu. Kita tengok body dia ni, tempat ni, ya. Kita tengok dia punya kontena dia ni. Kontena dia. Okey. Kita akan tengok situ. Pernahkah anda terfikir sebab tangki minyak dicat dengan warna cerah seperti putih atau perak? Jadi hal ini, untuk jawab soalan tu, ya, hal ini demikian kerana warna cerah, kelebihan warna cerah, ya. Warna cerah tidak menyerap haba yang banyak. Ya, tidak menyerap haba yang banyak. So, penyejatan minyak dapat dikurangkan. Minyak duduk dalam dia punya tangki tu ataupun dalam kontena dia tu. Dalam tangki, ya. Tapi lori ni sudah tentulah perjalanan dia tu ambil masa, jarak dia tu mungkin jauh, kan? Mungkin melalui cuaca yang panas. Jadi kemungkinan besar minyak yang berada dalam tu boleh meruap dan tersecat. Ya. Jadi menggunakan tangki yang berwarna cerah ataupun warna perak, ya, boleh mengurangkan, bukan menghalang lah, bukan nak menghalang, dia boleh mengurangkan penyejatan minyak tu. Sebab warna cerah dia kurang menyerap haba. Haba tu daripada luar, ya, daripada luar. Jadi keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung pada jenis, ada dua, ya, jenis permukaan dan juga warna dia, ya. So ada dua faktor yang mempengaruhi kadar penyerapan ataupun pembebasan haba. Iaitu pertama, jenis permukaan tu, jenis dia, dan yang kedua, warna permukaan dia. So untuk menjelaskan ni, kita sebenarnya ada aktiviti dia, ya. Aktiviti dia iaitu ni dia. Aktiviti dia, ya. Kalau kita nak kaji yang pertama, bagaimana kita nak tengok penyerap haba yang baik, ya, kita guna cat hitam dengan cat putih. Kita bandingkan. Ya. Kita bayangkan ginilah. Rumah kita lah, ya. Rumah kita, kita cat warna hitam, ya, ataupun satu lagi rumah kita cat dengan warna putih. Ya, itu contohlah. Agak-agaknya macam mana dari segi penyerapan haba dan juga pembebasan haba. Ya, kita kena faham tu. Tapi dalam aktiviti ini, dia menggunakan cat hitam dan cat putih. Kemudian radas dia penuh basan, termometer, tin susu kosong, plat besi, kasar dawai, tungku kaki 3 dan juga bongkah kayu. Okay. Seterusnya, apa yang dibuat? Dia susun seperti mana gambar rajah, 9.15. Okey, dia letakkan guna bangsa di sini, guna bangsa letak di tengah. Kemudian di sebelah kiri itu diletak yang tin susu yang bercat putih, yang sini tin susu yang bercat hitam. Yang lain semua sama, ya. Lain semua sama, kecuali warna tin susu saja. Ya. Okey. Dia panaskan. Dipanaskan berapa lama? Mungkin kita boleh panaskan dalam
dalam tempoh yang tertentu yang kita malarkan ya. Kita malarkan. Okey, dia kata sini 10 minit ya. 10 minit. Kemudian catatlah suhu awal dia mungkin yang samalah. Kemudian suhu akhir berbeza. Agak-agak yang manakah yang mempunyai suhu yang tinggi ataupun yang manakah yang lebih rendah ataupun sama saja. Itu kita tengok. Ini kita akan bincangkan dalam SPS ya, dalam SPS. Kemudian kena itu dari segi nak mengkaji penyerap haba yang baik. Manakah yang penyerap haba yang baik, antara yang putih atau yang hitam. Kemudian yang kedua, aktiviti untuk mengkaji yang manakah pembebas haba yang baik. Kita nak kaji antara siapa, antara sama juga, iaitu tin susu yang bercat putih dengan tin susu yang bercat hitam. Ya, kita letak kedua-duanya dengan air dalamnya, dalam tin tu air panas. Kemudian kita ambil suhu dia, suhu awal dengan suhu akhir. So kita tahu siapa yang lebih dia punya pembebas haba yang baik ataupun pembebas haba yang lemah. Ya. Sini ya. Okey, jadi sebenarnya dia punya penjelasan tu ada ya. Ada. Ya, ada. Ya, itu di bawah ni. Ya, di bawah ni. Apabila suatu objek menyerap haba, suhunya meningkat. Betul lah. Bila kita serap haba, suhu meningkat. Manakala ya, apabila suatu objek membebaskan haba, suhunya menurun. Okey. Itu dia punya view dia, dia punya situasi dia. Kemudian permukaan yang gelap dan kusam. Kalau kita tengok tadi, tin mana? Tin hitam lah tak? Yang gelap dan kusam. Merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik. Dia bagi terus tu jawapan situ. Kerana kalau segi teori kita tahu. Warna hitam ataupun gelap, kemudian dia kusam. Kusam ni macam mana? Faham tak kusam? Kusam. Gelap, kemudian kusam. Faham tak perkataan kusam tu? Jadi gelap dan kusam. Maksudnya kusam di sini dia tak bercahaya. Kusam tu. Dia lah gelap, tak bercahaya. Ada orang gelap tak bercahaya. Ya, macam mana? Macam muka orang lah. Muka orang. Kulit kita mungkin gelap tetapi nampak bercahaya muka dia tu. Itu lain. Ini dah lah gelap. Kusam pula tu. Kan? Okeylah. Berbanding dengan permukaan yang cerah dan berkilat. Ya, permukaan yang cerah dan berkilat dia bukan penyerap dan pembebas haba yang baik. Maknanya yang gelap dan kusam tu adalah penyerap dan pembebas haba yang lebih baik. Ya, itu jawapan dia. Walaupun kita tak ada dia punya result, result yang aktiviti tadi tu, tetapi kita tahu teorinya yang berwarna gelap, tin yang berwarna gelap tu dari segi suhu dia mana? Dia kalau dia tu penyerap, kan? Kalau penyerap, maknanya suhu dia lebih tinggi lah berbanding yang putih. Kalau dia pembebas haba yang lebih baik, jadi artinya suhu dia lebih rendah berbanding dengan yang putih. Jadi aktiviti yang pertama tadi, aktiviti yang untuk mengkaji penyerap haba yang baik, kita tahu dah yang mana. Begitu juga dengan yang pembebas haba yang baik. Ya. Boleh faham tak ni sekat ni? On kamera belakang ke ni? Macam off belakang kamera ni? Boleh faham tak, Zinab? Boleh ya? Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nanti dengan latihan kita tengok. Boleh ke tak boleh? Kadang-kadang kita boleh, bila latihan tak boleh. Ada juga ini kita shock sendiri ya. Shock sendiri. Nak tahu kita boleh ke tak boleh faham ni, kita kena test. Kena uji. Kena latihan. Baik, kita tengok sikit lagi. Konsep haba dalam kehidupan harian kita. Konsep bangunan hijau. Adakah maksudnya kita cat rumah kita warna hijau?
Siapa rumah dia cat warna hijau? Angkat tangan. Siapa di sini rumah dia, cat rumah dia lah, di luar ke, di dalam ke, warna hijau? Ada tak? Cuba angkat tangan, tekan tu. Tekan simbol tangan. Raise hand. Ada? Tak ada. Tak ada warna hijau Tak ada seorang pun yang warna hijau. Oh, betul Tak ada. Oh. Tak ada. Rumah saya hijau. Rumah saya cat hijau. Baik. Oh, ada. Lambat sangat respon. Jadi pun ada biar hijau. Jadi macam mana awak duduk dalam rumah hijau ni? Sejuk ke tak rasa? Ke mana? Ataupun ada tak yang cat warna hitam? Rumah cat warna hitam. Ada tak? Luar rumah awak tu lah, cat luar tu warna hitam penuh. Hitam. Jadi orang tak tahu siang ke malam ni. Ada tak? Tak ada lah. Warna putih, warna cerah aman. Banyakkannya warna cerah. Baik. Jadi konsep bangunan hijau. Konsep bangunan hijau ni macam mana? Ialah idea yang dijana untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Dan juga kesihatan manusia. Akibat kepesatan pembangunan. Apakah ciri-ciri bangunan hijau? Adakah cat hijau? Kita tengok. Ada kat situ. Adakah betul? Maknanya, konsep bangunan hijau ni maknanya cat rumah hijau lah cikgu. Kita tengok betul tak? Yang pertama, mestilah mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar. Di rumah kita pakai tak tenaga solar? Tak ada rasanya. Ada yang rumah pakai tenaga solar. Atas bumbung tu pakai panel solar. Ataupun penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Tahu tak ni tenaga yang boleh diperbaharui ni? Kena tahu jugalah apa contoh-contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Kena tengok balik Ada yang tak boleh diperbaharui, ada yang boleh. Itu yang pertama. Rasa yang pertama fair dah tak? Fair dah. Yang tenaga solar ni mungkin kita tak ada. Tapi tenaga yang boleh diperbaharui, apa contoh tenaga? Siapa boleh bagi contoh tenaga yang boleh diperbaharui? Ada tak siapa boleh bagi contoh? Yang minta respon sikit. Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Ada? Siapa ada ni? Jazwan. Apa dia? Contoh tenaga yang boleh baharu. Selain daripada solar. Tenaga ombak. Boleh? Tenaga ombak. Tenaga ombak lagi. Ombak, solar, hidro. Hidro tu air lah. Angin. Biogeosim, geotermal. Pasang surut. Semua tu tenaga yang boleh diperbaharui. Kita yang solar ni memang kita tak ada kebanyakannya. Tapi hidro kita ada. Jadi kita guna yang ni. Kita ambil yang ni atau seperti kata atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi kita
Di rumah kita, elektrik rumah kita menggunakan daripada sumber hidro. Hidroelektrik. Daripada air. So ada situ. Yang kedua, mempunyai sistem pengaliran air. Di rumah kita ada tak longkang? Mesti ada tak? Kalau rumah taman ni mesti ada longkang. Kalau rumah kampung ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau rumah taman, mesti ada longkang. Kemudian kita tengok pula longkang tu tersumbat ke tidak. Kalau tersumbat, maknanya pengaliran air dia tak bagus lah. Ataupun longkang di rumah kita sendirilah. Longkang di rumah kita sendiri. Yang kedua, peredaran udara. Baik tak rumah kita? Tingkap ada tak tingkap? Tingkap buka tak waktu siang? Kalau kita siang kita tak buka, kita tutup mana pengudaraan tidak baik. Peredaran udara ni merujuk kepada keluar masuk udara. Pencahayaan yang baik. Kita tak terkurung dalam gelap. Maknanya kita ada ciri-ciri konsep bangunan hijau. Dan yang ketiga, penggunaan bahan-bahan kita semula. Ada tak kita menggunakan bahan-bahan kita semula? Seperti kertas, daripada aluminium, daripada kaca yang reuse ataupun recycle. Yang kita recycle, kita bukan buang semua. Ada benda yang kita boleh gunakan dia. Kita tak perlu buang semua. Contoh apa? Siapa boleh bagi tahu contoh penggunaan bahan kita semula yang digunakan oleh awak? Siapa boleh bagi contoh? Yang baru masuk. Nazir, lambat masuk hari ni. Apa contoh bahan kita semula? Ada tak? Ada? Atau pasal siapa? Bahan Danish. Apa contoh penggunaan bahan-bahan kita semula yang awak gunakan di rumah? Ada tak sesiapa yang lain nak respon? Ini markah tu. Siapa yang tak respon ni saya kira markah tak ada. Markah dari segi kertas. Yalah, kertas. Kertas tu betul. Itu dia punya bahan dia. Apa dia punya kertas tu? Macam mana? Cuba elaborate sikit. Kertas tu macam mana? Kertas macam mana? Kertas apa? Awak jadikan apa? Bukan sebut kertas je. Tadi saya sebut dah kertas, tin aluminium, kaca, plastik, apa dia. Jadi macam mana kita nak recycle tu? Tidak, awak kena buat projek ni. Projek bawah ni. Projek ni. Iaitu pembelajaran berasaskan projek. Ini. Iaitu reka bentuk sebuah rumah kediaman hijau di mana penggunaan tenaga dapat dikurangkan bagi menyejukkan rumah atau sebaliknya. Anda boleh membuat reka bentuk atau inovasi dalam konteks tempatan ataupun global. Untuk maklumat lanjut tentang konsep bangunan hijau boleh scan ataupun scan barcode ni untuk lihat di sini konsep bangunan hijau. Awak boleh scan di situ. Gunakan awak punya telefon pergi ke awak punya QR code scanner tu dan awak scan dia. Awak scan je dia. Tengok apa yang dia terangkan tentang konsep bangunan hijau. Boleh buat tak? Aktiviti 9.5. Reka bentuk sebuah rumah kediaman hijau. Apa contoh?
Siapa jawab kertas tadi? Siapa jawab kertas tadi? Saya. Saya. Siapa saya? Jaja. Jaja. Okey, sekarang ni kertas. Macam mana kertas yang ada tu awak nak jadikan dia sebagai bermanfaat? Approaching after was kalau boleh ing. Kalau bukan ing kena perfect participle. Susah nak cakap tu ya sebab ada maaf tengah meja ya. Baik. Jadi kertas contohlah ya. Kita ambil kertas. Kita kata kertas. Awak gunakan kertas yang lebih, katakan buku-buku tulis yang tingkatan 1 kan. Yang tingkatan 1 punya, sekarang ni awak tingkatan 2. Buku yang lebih tu awak tak buang. Dia ada banyak lagi muka surat yang kosong tu. Awak boleh jadikan ia sebagai buku. Sama ada buku untuk mencatat kerja rumah, kerja sekolah, buku untuk conteng, untuk mengira matematik, buku untuk melukis. Maksudnya kertas tu tidak dibuang begitu saja sedangkan dia masih lagi berguna. Kan? Ataupun mungkin kertas tu boleh jadikan sebagai pengikat. Kita buat tali, ya. Kita staplerkan dia jadi ke tempat macam-macam lagi. Ya, maknanya itu maksudnya penggunaan bahan kita semula. Kalau tin, katakan tin, kan, ataupun bahan daripada aluminium, memang kita boleh recycle. Kita tidak ada satu teknologi di rumah mungkin peralatan untuk menghancurkan dia, kemudian jadikan benda lain, kan. Tapi kita boleh gunakan dia mungkin jadi tempat letak pen, jadikan tempat pasu bunga, jadikan hiasan, jadikan tempat buang sampah, ya, tempat letak beruk gigi, macam-macam lagi, ya. Kita buat, kita tengok dalam YouTube kan, macam-macam orang menggunakan bahan kita semula ni sebagai berikan manfaat kepada dia. Ada setengah tu boleh jadikan perniagaan, ya, jadikan bisnes, jadikan sumber pendapatan. Kalau kaca, botol-botol kan, sampai kita jual tu dapat duit lah, tapi bahan tu macam mana kita jadikan botol tu? Botol tu kita buat apa? Ya? Mungkin kita tempat hiasan, pasu di luar rumah, macam-macam lagi kita boleh buat, ya. Jadi itu maksud dia penggunaan bahan-bahan kita semula. Jadi aktiviti 95 ni tak hebat lah, saya sebut je ya. Tak hebat. Okey, nanti untuk latihan formatif kita akan bincangkan. Jadi akan bincangkan lah, tapi saya nak ini sebagai homework awak lah ya. Ini homework, okey, homework ataupun kerja rumah. Okey, tanda situ ya. 9.4 ini kerja rumah, nanti hantar. Buat nota, kemudian last tu latihan formatif 9.4. Dan yang ni tak buat pun tak apa, kalau nak buat pun boleh ya. Dan latihan sumatif 9. Okey, ini kita akan tengok nanti. Baik. Kita akan stop sini. Kita punya kelas Google Meet. Ya, kita akan stop kita punya kelas Google Meet di situ. Bukan stop kelas ya. Kelas ada lagi, 9 jam lagi. Tapi kita nak pergi kepada